은혜 받으실 하나님의 말씀은 창세기 1장 1절입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini secara dalam talian. Ini ialah khutbah yang ke-16 tentang buku Kejadian. Dalam khutbah yang lalu, saya memperkenalkan ciri-ciri umum kerup. Tugas utama mereka adalah untuk mengiringi dan mengawal, dan mereka mempunyai sistem yang teratur dengan peraturan yang ketat. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kerup untuk mengawal bahagian timur Taman Eden setelah Adam diusir dari sana. 아담이 불순종하여 에덴 동산 쫓겨났을 때 아담이 지켰던 에덴 동산을 그룹들로 지키게 하는 Naga dan empat makhluk hidup ialah pemimpin kerup, dan mereka selalu berdekatan dengan tata Tuhan. Namun begitu naga-naga itu menentang Tuhan bersama Lucifer, lalu mereka menjadi roh-roh jahat. Oleh itu sekarang empat makhluk hidup ialah yang tertinggi dalam kalangan kerup. Dalam khutbah ini, saya akan menjelaskan penampilan dan tugas empat makhluk hidup. Sejak penciptaan, hanya sedikit orang yang telah jelas melihat penampilan empat makhluk hidup. Dalam kalangan nenek moyang iman, hanya Nabi Yehezkiel dan Rasul Yohanes yang telah melihat empat makhluk hidup dengan jelas. Kedua-dua mereka membuat catatan tentang apa yang telah dilihat oleh mereka. Empat makhluk hidup adalah sangat istimewa. Tidak semua orang yang terbuka mata rohani mereka dapat melihat empat makhluk hidup. Hanya apabila Tuhan mengizinkan, mereka dapat melihat empat makhluk hidup. Selain itu, orang yang kurang penanggapan rohani tidak dapat menyedari kewujudan empat makhluk hidup. Berbeza dengan malaikat umum atau malaikat syurga, penampilan empat makhluk hidup sangat unik dan kelihatan menakutkan. Warna umum mereka tidak cerah, secara relatif berwarna gelap. Mereka tidak pernah senyum dan mempunyai ekspresi muka yang serius, membuatkan orang melihatnya berasa gugup. Oleh itu, setengah orang yang melihat empat makhluk hidup untuk kali yang pertama mungkin keliru dengan menganggap mereka sebagai roh jahat. Oleh sebab tidak mudah sama sekali untuk melihat empat makhluk hidup, juga sukar untuk menemui orang yang dapat menerangkan empat makhluk hidup dengan jelas. Nabi Yehezkiel melihat dan mencatatkan empat makhluk hidup, tetapi dia tidak sepenuhnya memahami mengapa empat makhluk hidup muncul sedemikian rupa. Namun begitu, daripada hakikat bahawa Nabi Yehezkiel meninggalkan catatan terperinci tentang empat makhluk hidup, kita dapat melihat bahawa dia ialah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia rendah hati di hadapan Tuhan, dan dia mempunyai hati yang benar. Tuhan menunjukkan Nabi Yehezkiel bukan saja empat makhluk hidup, tapi juga banyak rahsia rohani lain. Tuhan juga mendedarkan kepadanya apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dia mencatatkan apa yang akan berlaku pada akhir zaman, termasuk kemerdekaan Israel. Orang yang diiktiraf mempunyai hati kebaikan akan dapat mempunyai mata rohani yang sangat jelas. Mereka dapat melihat alam rohani. Mereka juga dapat menerima wahyu tentang perkara-perkara pada masa hadapan. Namun begitu jarang sekali untuk menemui orang yang berkelayakan sedemikian. Oleh itu, Tuhan ingin mendedarkan lebih banyak lagi tentang alam rohani kepada orang yang betul-betul berkelayakan. Walau bagaimanapun kita bersyukur kerana kita mempunyai banyak orang di gereja ini yang mempunyai mata rohani yang terbuka dan dapat melihat dunia rohani. Mereka mengesahkan betapa sempurnanya penjelasan saya tentang alam rohani. Oleh itu, sekarang marilah kita meneliti penampilan empat makhluk hidup. Catatan tentang
자세히 Empat makhluk hidup 나옵니다. dapat ditemui dalam Yehezkiel bab 1 dan 10 dan dalam Wahyu bab 4. Saya akan menjelaskan penampilan mereka berdasarkan Yehezkiel bab 1 dan kemudian melengkapkannya dengan catatan dalam Wahyu. Yehezkiel 1:4 menyatakan, ketika kulihat tampak angin badai datang dari utara, membawa awan besar dengan api yang sambar menyambar. Cahaya mengelilingi awan itu. Di tengah-tengahnya, iaitu di tengah-tengah api itu, ada sesuatu seperti logam yang berkilau-kilauan. Yehezkiel melihat empat makhluk hidup dari jauh dan membuat catatan ini. Ketika empat makhluk hidup mendekatinya, mereka terlihat seperti badai dan awan besar yang datang. Hal ini demikian kerana dia merasakan kekuatan besar dan kuasa daripada empat makhluk hidup yang mendekatinya. Sebenarnya empat makhluk hidup ini mempunyai autoriti yang besar. Saya akan menjelaskan dalam khutbah yang berikutnya mengenai autoriti pembentukan atau peredaran ribut oleh empat makhluk hidup. Sekarang Yehezkiel mengatakan bahawa sesuatu seperti logam yang berkilau-kilauan yang dilihatnya di antara mereka. Logam yang berkilau-kilauan ialah logam yang dipanaskan dalam api. Hakikat bahawa empat makhluk hidup terlihat seperti logam yang berkilau-kilauan menjelaskan bahawa peranan empat makhluk hidup ini adalah seperti senjata. Impresi umum daripada empat makhluk hidup ini adalah seperti pedang dan perisai yang sangat kuat dan keras. Sekarang Yehezkiel 1 ayat 5 menyatakan, di tengah-tengah api itu pun ada empat susuk makhluk hidup. Beginilah rupa mereka. Mereka menyerupai manusia. Dinyatakan bahawa mereka menyerupai manusia. Dan ini bermaksud bahawa struktur umum empat makhluk hidup ini mirip dengan manusia yang memiliki kepala, badan dan kaki. Namun begitu hanya struktur asas yang serupa, tetapi penampilan sebenar mereka sangat berbeza. Seperti yang dinyatakan dalam Yehezkiel 1 ayat 6, masing-masing mempunyai empat muka dan masing-masing mempunyai empat sayap. Setiap satu daripadanya mempunyai empat muka dan empat sayap. Empat makhluk hidup ini mempunyai empat muka dan empat sayap. Yehezkiel 1 ayat 7 menyatakan, kaki mereka lurus dan telapak kaki mereka seperti telapak kaki anak lembu. Kaki mereka bergembalapan seperti gangsa yang digosok. Seperti yang dinyatakan dalam Yehezkiel 1 ayat 8, mereka mempunyai sepasang tangan manusia di bawah sayap yang ada pada keempat-empat sisi mereka. Mereka mempunyai tangan manusia, tetapi tangan-tangan itu terletak secara langsung pada batang tubuh. Manusia mempunyai lengan pada badan mereka dan tangan pada hujung lengan mereka. Tetapi makhluk-makhluk itu tidak mempunyai lengan dan tangan mereka terletak pada badan mereka. Tangan-tangan itu terletak secara langsung pada badan di bawah sayap. Sekarang Yehezkiel 1 ayat 9 menyatakan, sayap itu bersentuh satu sama lain. Mereka tidak berpaling ketika berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke hadapan. Ayat ini menggambarkan pergerakan unik empat makhluk hidup itu. Manusia dapat memusingkan badan mereka ke semua arah. Tapi empat makhluk hidup itu bergerak lurus ke hadapan. Keempat-empatnya bergabung menjadi satu. Dan mereka hanya bergerak lurus ke arah hadapan untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemudian mereka berpisah. Apabila mereka kembali, mereka tidak berpaling. Sama seperti gelang getah yang kembali ke kedudukan asalnya. Empat makhluk hidup itu kembali dengan tepat ke kedudukan asalnya, di mana mereka berkumpul. Hal ini dapat terjadi kerana setiap daripada empat makhluk hidup mempunyai empat muka. Mereka mempunyai satu muka yang menghadap setiap arah. Oleh sebab seorang manusia mempunyai muka di hadapan, untuk melangkah ke belakang dia harus menoleh sekeliling dan ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Namun begitu, setiap makhluk hidup mempunyai empat muka dengan satu muka menghadap satu arah. Jadi mereka tidak perlu memusingkan badan mereka ke arah itu.
Yehezkiel 1 ayat 10 akhirnya menggambarkan penampilan muka mereka. Dinyatakan bahawa raut muka keempat-empat makhluk itu seperti ini. Muka manusia di sebelah depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri dan muka helan di sebelah belakang. Satu makhluk hidup mempunyai muka manusia, muka singa, muka lembu dan muka helan. 또 사자의 얼굴, 네 얼굴이 있단 말이에요. 한 생물당 얼굴이 4개씩인데 Setiap satu daripada 4 makhluk hidup mempunyai 4 muka dan setiap muka mempunyai penampilan yang berbeza. 사람 얼굴부터 시작한다면 반시계 방향으로 Dengan pergerakan berlawanan dengan arah janda dari muka manusia, mereka mempunyai muka singa di sebelah kanan. Yang seterusnya adalah muka helan dan yang terakhir ialah muka lembu. 네 생물 모두 이러한 순서는 동일합니다. Susunan muka adalah sama untuk semua 4 makhluk hidup ini. 넷인데 이를 총칭하여 네 생물이라 하지요. Ada 4 makhluk hidup yang mempunyai 4 muka seperti ini. Apabila bersama-sama mereka dipanggil 4 makhluk hidup. Sekarang berapa banyak muka yang dipunyai oleh 4 makhluk hidup itu? Oleh sebab setiap satu daripada mereka mempunyai 4 muka, jumlah keseluruhannya ialah 16. Terdapat 4 muka, tapi bukan 4 kepala. 한 생물당 머리는 하나뿐이고 머리의 사방으로 Setiap makhluk mempunyai 1 kepala dan dalam 4 arah pada kepala 그런데 네 ada 생물 4 muka. 각각에게는 그 생물을 대표하는 얼굴이 있습니다. Walaupun antara 4 muka, ada 1 muka utama yang mewakili setiap satu makhluk hidup itu. 보통은 하나로 뭉쳐 있지요. Oleh sebab 4 makhluk hidup ini masing-masing mempunyai tugas unik mereka sendiri. Mereka dari semasa ke semasa bergerak menjauh dari satu sama lain. Namun begitu mereka biasanya bergabung menjadi satu. Hal ini seperti 4 orang. Semua berdiri saling berhadapan dengan lengan mereka dilipat dan masing-masing menghadap ke salah satu daripada 4 arah. Di sini dengan lengan mereka dilipat, bermaksud mereka kelihatan seperti melipatkan tangan mereka, tetapi sebenarnya mereka tidak mempunyai tangan. Kemudian harus ada ruang kosong di mana belakang mereka bergabung. Apabila 4 makhluk hidup itu bergabung menjadi satu, muka yang menghadap keluar ialah muka yang mewakili setiap makhluk hidup itu. Adakah anda faham setakat ini? Anda perlu memberikan perhatian kepada setiap butiran. Dengan cara itu, apabila saya memberikan penjelasan umum kemudiannya, anda tidak akan keliru dan akan faham. Adakah anda perlu memahami perkara ini? 다 배워두고 알아두면 능력이 됩니다. 능력이 돼요. Jika anda melakukannya, ia akan menjadi kuasa bagi anda. Jika anda mempelajari dan memahami peranan 4 makhluk hidup dan bagaimana mereka dapat membantu kita, ia akan menjadi kuasa bagi anda. Sebenarnya ia dapat menjadi satu kuasa rohani yang hebat. Betapa cekapnya seorang CEO sebuah syarikat pembinaan jika dia mempunyai pemahaman menyeluruh tentang industri pembinaan. Begitu juga halnya bagi eksekutif berpangkat tinggi dalam industri kewangan atau PhD dalam matematik. Mereka akan menjadi individu yang hebat jika mereka mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang bidang mereka. Jika anda juga mengaplikasikan pengetahuan rohani ini kepada iman anda, ia akan sangat membantu anda. Apabila 4 makhluk hidup bergabung seperti ini, muka yang menghadap keluar ialah muka yang mewakili makhluk itu. Bagi keempat-empat mereka, muka utama ini lebih besar berbanding dengan 3 muka yang lainnya. Jika anda melihat 4 makhluk bergabung menjadi satu dan muka yang menghadap keluar ialah muka singa, maka ia ialah makhluk yang seperti singa.
사자의 얼굴만 Makhluk 볼 yang 수 seperti singa ini 있습니다. mempunyai 3 lagi muka pada sisi lain. Tetapi dengan mata rohani, 내 anda hanya 생물은 dapat melihat 고개를 muka 돌린다거나 singa. 뒤로 Oleh 돌지를 sebab 않기 4 makhluk 때문에 hidup tidak 정면에 memutarkan kepala 얼굴만 mereka 보입니다. atau melihat ke belakang, 이제 anda hanya 에스겔 dapat 1장 melihat muka 11절을 utama 보면 mereka 그 pada bahagian 얼굴은 hadapan. 이러하며 그 Sekarang 날개는 Yehezkiel 1 ayat 들어 11 각기 menyatakan, 둘씩 서로 demikianlah rupa 연하였고 muka mereka, 또 둘은 sayap-sayap 몸을 mereka terbentang ke 가리웠으며 atas, 했습니다. 2 sayap 앞서 menyentuh 내 sayap 생물은 makhluk 날개가 lainnya 4개씩 dan 2 sayap 있다 lagi 했지요. menutupi badan mereka. 그리고 내 Saya 생물이 telah 하나로 memberitahu anda 뭉쳐 sebelum 있을 ini 때 bahawa 4 makhluk hidup 두 mempunyai 4 sayap. 날개는 펴서 옆 Apabila 생물도 mereka bergabung 날개와 menjadi 같이 satu, 하고 2 sayap 두 terbentang 날개는 ke atas, 몸을 menyentuh 가리고 sayap 있습니다. makhluk hidup yang bersebelahan. Dan dengan 2 그런데 sayap 계시록 yang lain, 4장 8절에는 mereka menutupi 내 badan mereka. 생물이 각각 Sementara itu 6 Wahyu 날개가 4 ayat 있다고 8 menyatakan, 기록되어 있습니다. setiap makhluk itu 각각 bersayap 6 날개가 6. 있다. Setiap makhluk itu 사도 mempunyai 요한이 Setiap 내 makhluk ini 생물을 mempunyai 잘못 6 sayap. 보았거나 Hal 잘못 ini tidak 기록한 menunjukkan 것이 bahawa apa yang 결코 dilihat 아닙니다. dan dicatatkan oleh 성경에 Rasul 이런 Yohanes 제목들이 구약이나 tentang 신약에 4 makhluk 여러 hidup 군데 itu 나옵니다. adalah tidak betul. 마치 보면 Terdapat 이해를 bahagian dalam 못하면 Alkitab 잘못 di mana 기록되어 있지 adegan 않나 sama diungkapkan 라고 dengan cara yang 생각되는 berbeza. 분야도 있어요. 그러나 그런 Jika 게 anda 아니에요. membacanya 성경은 dengan 절대 cepat, 잘못 anda 기록된 mungkin 것이 salah 없어요. faham bahawa ia ditulis dengan tidak 반드시 betul. 하나님의 뜻이 있는 거죠. Namun begitu 영적인 뜻이 hakikatnya 있다 이 adalah 말이에요. bahawa ia tidak dicatatkan dengan tidak 사도 betul. 요한은 하나로 Dan 뭉친 pasti 내 ada 생물을 kehendak Tuhan 보았고 di situ. 그때 내 생물은 Ia mempunyai 날개가 maksud rohani. 6개로 보였지요. Hal ini bukan kerana Rasul 반면에 Yohanes 에스겔 melihat 선지자는 내 atau 생물이 mencatatkan 흩어졌다 모이는 4 makhluk 것도 hidup dengan 보았습니다. tidak betul. 그래서 내 Rasul 생물 Yohanes 각각의 melihat 4 날개 makhluk hidup yang 수를 더 bergabung menjadi 정확히 satu. 볼 수가 Jadi ia 있었지요. kelihatan seperti mereka mempunyai 6 따라서 내 sayap. 생물의 날개는 Sebaliknya, 각각 Nabi 4개인데 Yehezkiel melihat 내 mereka 생물이 berpisah daripada 뭉쳤을 satu sama 때는 lain. Dan 6개로 juga apabila 보일 mereka 수도 bergabung. 있는 것입니다. Oleh itu dia dapat mengira dengan jelas jumlah sayap 내 4 makhluk 생물이 hidup. 하나로 뭉쳐 있을 때 보면 날개의 수가 Oleh itu 4 makhluk 많아 hidup mempunyai 보이지요. 4 sayap masing-masing. Dan apabila mereka bergabung, ia mungkin kelihatan seperti mereka mempunyai 6 sayap. Apabila anda melihat 4 makhluk hidup bergabung, kelihatan jumlah sayap lebih banyak daripada jumlah sebenar. Selain itu, setiap satu daripada 4 makhluk hidup dapat membentangkan dan melipat sayap mereka. Apabila sayap mereka bertindih, jumlah itu mungkin kelihatan kurang. Jika tidak bertindih, jumlah sayap itu mungkin kelihatan lebih banyak. Syukur atas catatan yang berbeza dalam Wahyu kerana dengannya kita dapat memahami penampilan 4 makhluk hidup secara 3 dimensi. Oleh itu apabila anda mendapati bahawa ayat Alkitab berbeza antara satu sama lain, anda tidak perlu menganggapnya aneh. Selain itu anda tidak patut berkata, ada yang salah dengan Alkitab kerana insiden yang sama dicatatkan secara berbeza dalam Alkitab. Alkitab sepenuhnya benar dan pasti ada sebab catatan tersebut berbeza. Ada contoh dalam 4 Injil. Penerangan tentang penjahat yang digantungkan pada sebelah kiri dan kanan Yesus di atas salib sedikit berbeza daripada setiap buku dalam Alkitab. Matius 27 ayat 44 dan Markus 15 ayat 32 mencatatkan bahawa kedua-dua penjahat pada sebelah kiri dan kanan Yesus menghinanya. Dicatatkan bahawa kedua-dua penjahat pada sebelah kiri dan kanan menghina Yesus. Namun begitu, Lukas bab 23 memberitahu kita bahawa salah seorang penjahat menghina Yesus, tetapi seorang lagi penjahat menegurnya kerana hal itu. Dengan cara ini, satu adegan dicatatkan dengan cara yang sangat berbeza. Hal ini juga memberitahu kita bahawa penjahat yang tidak menghina Yesus telah bertaubat, menerima Yesus sebagai penyelamat dan telah menerima keselamatan. Penulis-penulis Alkitab tidaklah mencatatkannya dengan salah. Hal ini dibenarkan menurut ketentuan Tuhan. Mereka dengan tepat mencatatkan apa yang dilihat dan didengar oleh mereka. Pada hari ini, teknologi penggambaran telah maju ke tahap dapat menggambarkan adegan daripada pelbagai sudut. Tetapi pada masa lalu, hal ini tidak dapat dilakukan. Oleh itu, ia dicatatkan daripada perspektif yang berbeza. Selain itu, jika anda berdoa dan diilhami oleh bimbingan Roh Kudus atau jika Tuhan menjelaskannya kepada anda dapat memahami adegan tersebut dengan lebih jelas. Oleh sebab tiada kamera pada zaman Yesus, semua catatan hanyalah ditulis.
Dengan catatan yang berbeza melalui insiden yang sama dalam Alkitab, kita dapat menyimpulkan situasi sebenar dengan lebih jelas. Saya tidak pernah meragui Alkitab, bahkan ketika saya membaca perjalanan lama dan baru sejak saya mula-mula menjadi seorang Kristian. Saya tidak pernah berfikir bahawa Alkitab ditulis dengan salah. Mengapa? Kerana saya tidak pernah meragui Alkitab. Saya tidak pernah meragui sedikit pun sehingga kini. Saya percaya 100%. Itulah sebabnya saya berfikiran bahawa tidak salah untuk menulisnya dengan cara ini. Tetapi pasti ada ketentuan Tuhan di sebaliknya. Begitulah cara saya membaca Alkitab. Kemudian ketika Tuhan menjelaskan Alkitab, dia menjelaskan setiap adegan ini. Jadi sekarang saya memahaminya dan dapat memberitahu anda tentangnya. Terdapat berpuluh-puluh orang yang mengelilingi salib. Askar-askar Roma menghalang laluan ke salib dengan tombak dan perisai. Bayangkan adegannya. Askar-askar Roma dengan tombak dan perisai menahan orang ramai. Orang ramai itu mengejek Yesus. Wanita-wanita yang mengikutnya menangis. Dan orang yang mengikut Yesus berpaling lalu meninggalkan Yesus apabila mereka melihat salib. 그냥 변개해버렸던 사람들. 사람들 불구경 참 얼마나 옛날에도 불나면 얼마나 orang suka menyaksikan perkauduhan dan kebakaran. Oleh itu berapa banyak orang yang pasti berkumpul untuk menyaksikan penyaliban ini? Anda dapat membayangkan berpuluh-puluh orang yang berkumpul dan berbuat bising, mengejek dan menghina. 구경도 하고 야유도 하고 저주도 하고 온갖 것 다. 그 수가 얼마나 많았으리라 여러분 상상할 수 있지 않습니까? 예, 로마 병사들은 창과 방패를 들고 Oleh itu kita dapat membayangkan adegan orang berkumpul dalam bentuk separa bulatan, tidak berapa jauh jaraknya daripada salib. Anda membayangkan adegan seperti ini. Yesus digantung di atas salib dengan orang ramai membentuk separa bulatan di sekelilingnya dan askar-askar Roma menolak orang ramai kembali dengan tombak dan perisai. Pada masa itu, terdapat banyak ketua imam dan guru Taurat yang berkumpul di sekeliling salib dan mereka mengujarkan kata-kata jahat kepada Yesus. Di tengah-tengah kegemparan ini, seorang penjahat sedang menghina Yesus. Sekarang, dengan penjahat yang digantungkan di sebelah kiri dan kanan Yesus, orang yang berada di sekeliling dapat mendengar kata-kata penjahat di tempat mereka berada dengan lebih jelas. Jika penjahat di sebelah kiri Yesus telah menghina Yesus, orang di sebelah kiri dapat mendengar kata-kata penjahat itu dengan jelas. Betul atau tidak? 만약 주님의 좌편 강도가 욕을 했다. 그러면 좌편 사람들이 그 소리를 정확하게 알아들을 수 있지 않겠습니까? Namun begitu, orang berada di sebelah penjahat yang telah mengutuk Yesus melihat bahawa penjahat di sebelah lain juga mengatakan sesuatu kepada Yesus. Cara dia bercakap dengan muka berkerut membuatkan dia kelihatan seperti sedang menghina Yesus. Penjahat di sebelah kiri Yesus sedang menghina Yesus dan orang berdiri di sebelah kiri mendengarnya. Mereka melihat penjahat lain di sebelah kanan berkata sesuatu dan mukanya berkerut. Oleh itu, orang di sebelah kiri menganggap bahawa penjahat itu juga menghina Yesus. Terdapat banyak orang dan jarak di antara penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan agak jauh dan orang membuat banyak bunyi bising, mengejek Yesus serta mengatakan pelbagai perkara. Oleh itu, orang di sebelah kiri tidak dapat mendengar dengan tepat apa yang dikatakan oleh penjahat di sebelah kanan.
Sebenarnya penjahat di sebelah kanan sedang menegur penjahat yang telah menghina Yesus. Mungkin kelihatan seperti dia sedang menghina Yesus, tetapi sebenarnya penjahat di sebelah kanan sedang menegur penjahat di sebelah kiri. Namun begitu bagi mata orang berada di sebelah kiri penjahat di sebelah yang lain kelihatan seolah-olah sedang menghina Yesus. Oleh itu Matius dan Markus mencatatkan bahawa kedua-dua penjahat itu menghina Yesus. 마태와 마가는 이러한 관점에서 두 강도가 모두 예수님을 욕했다고 기록한 것입니다. Walau bagaimanapun Lukas berada di tempat di mana dia dapat melihat dengan jelas apa yang berlaku. Oleh itu dia mencatatkan bahawa penjahat di sebelah kanan Yesus menegur penjahat yang menghina Yesus. Lalu dia bertaubat dan mendapat keselamatan. Oleh itu Lukas yang berdiri di sebelah kanan penjahat mendengar dengan tepat apa yang dikatakannya dan juga menulis apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Melalui catatan orang yang berada di tempat yang berbeza, kita dapat memahami situasi dengan lebih jelas dan nyata. Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahui segala-galanya membenarkan perbezaan dalam catatan ini supaya orang pada zaman kemudian dapat memahami situasi itu dengan jelas. Dengan penjelasan ini, anda sekarang dapat menganggarkan jarak di antara Yesus dengan penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan anda dapat memikirkan berapa ramai orang yang mengelilingi dan mengkritik Yesus. Oleh itu, anda akan memahami bahawa hanya orang yang berada di sebelah kanan penjahat yang dapat mendengar kata-katanya dengan tepat. Apabila Tuhan menjelaskan perkara-perkara ini kepada saya berasa menggigil pada seluruh badan saya. Saya berasa teruja apabila Tuhan menerangkan satu adegan dalam Perjanjian Lama dan Baru. Saya tidak pernah meragui Alkitab walaupun ketika saya membaca bahagian tidak saya faham. Jadi apabila Tuhan menerangkan ayat yang sukar, saya berasa berdebar-debar dan teruja pada seluruh badan saya. Oleh itu, jika anda 100% percaya kepada Tuhan, anda juga percaya Alkitab dengan sepenuhnya. Oleh itu, walaupun ada bahagian yang anda tidak faham, jangan menghakiminya mengikut pemikiran anda sendiri. Namun begitu, saya dapati bahawa ramai orang yang salah faham tentang Alkitab dan akhirnya melakukan penghinaan dan pemberontakan terhadap Roh Kudus, membina tembok dosa. Oleh itu mereka sakit dan tidak diberkati. Namun begitu orang yang baik tidak menghakimi dan mengutuk dengan melulu, kecuali mereka sendiri telah melihat dan mengesahkan fakta-fakta tersebut. Sekalipun dalam sejarah kita dapat melihat orang yang telah mempelajari dan mengkaji banyak perkara yang sukar, membunuh dan memfitnah orang yang benar dengan alasan politik dan cinta palsu kepada negara. Oleh sebab saya mengetahui sejarah manusia dengan baik, saya tidak percaya apa-apa yang dikatakan oleh sesiapapun atau memberitahu sesiapapun. Jika saya belum melihat dan mengesahkannya sendiri, saya tidak percaya atau memberitahu sesiapapun. 누가 뭘 한다고 믿고 그러고 말하고 하지 않아요. 전달하고 하지 않아요. 내가 친히 보지 않는 이상, 내가 친히 듣지 않는 이상은 말하지 않아요. 나의 말 듣고 이렇게저렇게 하지 않고요. Alkitab ialah firman Tuhan yang tidak akan salah. Dan ia tidak ditulis dengan kesalahan kerana kesilapan Tuhan. Catatan yang berbeza mengenai 4 makhluk hidup juga atas sebab yang sama, bergantung pada sudut pandang dan arah dari mana penulis melihat 4 makhluk hidup itu. Catatan tentangnya mungkin berbeza. Mereka juga dilihat secara berbeza apabila mereka bergabung atau berpisah. Saudara-saudara yang saya kasih, marilah kita teruskan dan meneliti catatan Yehezkiel tentang 4 makhluk hidup. Yehezkiel 1 ayat 13 hingga 14 menyatakan, susuk makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala. Sesuatu serupa obor bergerak kian kemari di antara makhluk hidup itu. Apinya bercahaya dan dari api itu kilat memancar. Makhluk-makhluk hidup itu meluru ke sana kemari serupa kilat.
Ada sedikit ruang kosong di tengah-tengah empat makhluk hidup apabila mereka bergabung. Di tengah-tengah ruang tersebut, api yang kelihatan seperti kilat sedang memancar kian kemari. Keempat-empat makhluk hidup ini bergerak dengan sangat cepat, secepat kilat. Mereka cepat seperti kilat. Secepat kilat secara metafora bermaksud cepat seperti kilat atau seperti percikan kilat dari batu api dan besi berlaku dengan sekelip mata. Apabila keempat-empat makhluk tersebut bergabung dan bergerak dengan cepat, terdapat api di tengah-tengah dan bunyi seperti besi yang berapi-api berbunyi dengan sangat kuat. Dahulu, sesetengah daripada anda mungkin pernah bermain dengan obor jerami yang diikat bersama-sama. Anda mungkin pernah mendengar bunyi bakar ketika anda mengayun-ayunkan di udara. Di Korea, orang dahulu membuat bola api dengan membuat lubang di dalam tin dan meletakkan arang panas di dalamnya lalu memutarkannya. Ia kelihatan sangat hebat dari jauh. Apabila puluhan orang memutarkan bola api ini, ia mengeluarkan bunyi bertecik. Saya fikir banyak orang mengingat perkara ini. Tentu sahaja apabila keempat-empat makhluk hidup bergerak, bunyinya cukup besar untuk menggoncangkan segala yang ada di sekeliling. Jika seseorang dengan mata dan telinga rohani terbuka mendengar bunyi ini, dia akan terkejut mendengar bunyi yang seperti guru besar. Dari Yehezkiel 1 ayat 15 hingga 21, anda dapat mengetahui bahawa roda-roda di sekeliling empat makhluk hidup bergerak bersama-sama ketika mereka bergerak. Ketika kulihat makhluk-makhluk hidup itu tampak di atas sana, di samping makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa bentuk roda-roda itu serupa permata topas, seolah-olah roda yang satu berada di tengah-tengah roda yang lainnya. Keempat-empatnya sama wujudnya. Roda itu dapat bergerak ke mana-mana pun dari keempat-empat arah yang ada, tanpa berpaling ketika bergerak. Lingkar roda-roda itu tinggi dan menakjubkan. Sekeliling keempat-empat lingkar itu penuh dengan mata. Ketika makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu pun berjalan di samping mereka. Ketika makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas sana, roda-roda itu pun terangkat. Kemana-mana pun roda itu hendak pergi, kemana-mana pun roh itu hendak pergi, kesanalah mereka mengikuti roh itu. Roda-roda itu terangkat bersama-sama mereka kerana roh makhluk-makhluk hidup itu ada di dalam roda-roda itu. Ketika makhluk-makhluk itu berjalan, roda-roda itu pun berjalan. Ketika roh makhluk-makhluk itu berhenti, roda-roda itu pun berhenti. Ketika makhluk-makhluk itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu pun terangkat bersama-sama mereka. Kerana roh makhluk-makhluk hidup ada di dalam roda-roda itu. Yehezkiel mengatakan bahawa roda ada pada setiap sisi empat makhluk hidup dan bahawa roh makhluk hidup ada di dalam roda-roda itu. Apabila roh bergerak, makhluk hidup dan roda mereka juga bergerak. Apabila roh berhenti, makhluk hidup dan roda mereka juga berhenti. Sememangnya itu ialah roh yang menggerakkan empat makhluk hidup dan roda mereka. Roh di sini merujuk kepada Tuhan Trinity. Penggiliran bagi empat makhluk hidup ialah Tuhan Trinity dan terdapat sesuatu seperti meterai yang tercetak di dalam roda untuk mewakili perkara ini. Pada masa dahulu ketika meterai raja dilekatkan pada sebuah dokumen, orang tahu itu bahawa perkara itu merupakan kehendak raja. Sekarang pengurusan empat makhluk hidup itu adalah melalui Tuhan Trinity dan Roh Kudus ialah yang utama mengawal mereka. Apabila Roh Kudus membunyikan suara asal, empat makhluk hidup bergerak mengikut kehendak Tuhan. Mereka hanya taat kepada suara asal Tuhan Trinity yang merupakan pemilik meterai itu.
그 인장의 주인인 삼일째 하나님은 근본의 소리에만 Tiada suara 순종을 selain 합니다. suara asal ini yang dapat 이 membuatkan empat 근본의 makhluk 소리가 hidup 아닌 bergerak. 다른 소리로는 아무리 명령을 Tidak 해도 kira 소용이 seberapa tinggi 없습니다. pangkat malaikat agung, empat makhluk 아무리 hidup tidak 높은 akan bergerak 소열의 atas 천사장이 perintahnya. 명령해도 내 생물은 Walaupun 꿈쩍하지 Tuhan memberikan 않습니다. perintah kepada empat makhluk hidup 만일 melalui 아버지 malaikat 하나님께서 agung 미가엘 Mikael, 천사장에게 mereka tidak akan 내 taat kepada 생물에게 malaikat agung 명하라고 Mikael. 하셔서 Mereka 미가엘 hanya taat kepada 천사장이 suara 명한다 asal 해도 Tuhan 내 Trinity. 생물은 순종하지 않지요. 오직 삼일째 Walaupun Tuhan 하나님의 memberikan 근본의 perintah kepada 소리만 순종을 empat 합니다. makhluk hidup melalui malaikat agung Mikael, 누구 mereka tidak akan 만약에 taat 하나님 미가엘 kepada Mikael. 천사장에게 전했다고 해봐요. 이렇게 명했다고 해요. 내 생물을 해라. 그래도 내 생물은 Demikian 꿈쩍 안 juga 해요. dengan malaikat 안 들어요. agung Gabriel. 아무리 Makhluk-makhluk itu 미가엘 hanya taat 천사장의 kepada suara Trinity, 말이라 해도 Bapa, 가브리엘 Anak dan Roh 천사장의 명이라도 Kudus. 듣질 않아요. 오직 성부, 성자, 성령 삼일째 하나님의 음성만 듣는다 이 말입니다. 그러니까 어떤 심판을 해도 누구에게 명해서 그 심판을 해라고 전하지 않아요. Oleh 하나님이 itu, apabila 직접 berbicara tentang 명해야 perkara 돼요. serius 심판. seperti penghakiman atau 제약과 bencana, Tuhan tidak memberikan perintah secara langsung, tetapi melalui pihak lain. Jika Anda mengetahui perkara ini dan membaca Perjanjian Lama, Anda akan memahami bahawa nama Tuhan hadir dalam adegan di mana bencana berlaku. Oleh itu, empat makhluk itu tidak pernah membuat kesilapan. Berapa banyakkah kesalahfahaman yang timbul apabila kita menyampaikan kata-kata seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dan bukannya kita sendiri? Oleh itu, apabila sebuah misi besar terlibat, Tuhan tidak menyampaikan perkara itu kepada sesiapa pun, tetapi memberikan perintah secara langsung kepada empat makhluk hidup. Tuhan membuatkan empat makhluk hidup tidak memberikan respons kepada apa yang didengar oleh mereka daripada orang lain. Itulah sebabnya empat makhluk hidup bergerak dengan tepat, mengikut kehendak Tuhan dan tidak pernah membuat kesilapan. Mereka menyelesaikan misi mereka dengan tepat mengikut kehendak Tuhan. Roda-roda bertindak seperti telinga empat makhluk hidup untuk mendengar suara asal. Selain itu, di dalam roda-roda ini terdapat visualisasi ruang di mana roh berada. Empat makhluk hidup hanya mendengar suara asal dan kemudian bergerak. Tetapi suara itu tidak terlihat. Oleh itu, Tuhan menunjukkan Nabi Yesaya roda-roda sebagai ruang visual di mana suara asal terdengar. Dengan cara ini, Tuhan menunjukkan kepada Yesaya siapa yang merusakkan empat makhluk hidup dan kepada siapa empat makhluk hidup itu taat. Orang yang memegang steering lah yang menggerakkan kereta. Apabila pemandu memutarkan steering, keempat-empat roda kereta bergerak mengikutinya. Pada masa ini, keempat-empat roda itu tidak bergerak secara berasingan, tetapi semua roda bergerak bersama-sama. Begitu halnya dengan empat makhluk hidup. Berdasarkan bunyi dari dalam roda-roda, empat makhluk hidup bergerak bersama-sama. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata, keempat-empatnya sama wujudnya. Apabila Tuhan memberikan perintah dengan suara asal, empat makhluk hidup serta-merta taatinya, bekerja sebagai satu dan menjalankan perintah itu. Salah satu ciri khas empat makhluk hidup adalah bahawa tubuh mereka penuh dengan mata. Yesaya 10 ayat 12 menyatakan sekujur tubuh mereka, iaitu bahagian belakang mereka, tangan mereka, sayap mereka dan sekeliling roda mereka penuh dengan mata, sama seperti roda mereka yang berempat itu. Terdapat mata pada seluruh tubuh mereka. Mata ada pada bahagian belakang mereka, tangan mereka, sayap mereka dan roda. Wahyu 4 ayat 6 dan Wahyu 4 ayat 8 juga mencatatkan bahawa empat makhluk hidup penuh dengan mata pada bahagian hadapan dan bahagian belakang dan di sekeliling dan di bawah sayap mereka. Sebab empat makhluk hidup mempunyai begitu banyak mata, berkait rapat dengan tugas mereka.
kita akan 이처럼 내 membicarakannya 생물에게 dalam 등이 khutbah yang 많은 것은 seterusnya. 모든 것을 두루 감찰하는 내 생물의 Saudara-saudari yang 사명과 saya 관련이 kasih 있습니다. dalam Kristus, 이에 대해서는 다음 시간에 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, empat makhluk hidup 내 생물은 sememangnya 성경에 direkodkan dalam 분명히 기록되어 Alkitab, 있지만 tetapi 그동안 tidak 그 ada 누구도 sesiapa yang dapat 밝히 menerangkannya 설명하지 dengan jelas. 못했습니다. Namun 그런데 begitu 아버지 Tuhan Bapa 하나님께서 kini 이 membenarkan 재단에서 gereja ini 이처럼 menerangkannya dengan 밝히 내 jelas. 생물에 대해 Hal ini 설명할 demikian 수 kerana 있도록 misi 해주신 gereja 것입니다. kita pada akhir zaman 그것은 berkaitan 마지막 dengan 때 세계를 aktiviti 이루는 empat makhluk 우리 tersebut. 재단의 사명과 내 생물의 활약이 관련이 있기 Semakin dekat dunia 때문입니다. ini kepada akhir zaman, semakin kerap bencana alam akan berlaku. Hal ini berkait rapat dengan aktiviti empat makhluk hidup. Oleh itu, jika kita berdoa dan Tuhan memerintahkan empat makhluk hidup, bencana alam dapat dielakkan. 만일 아버지 하나님께 기도하여 내 생물을 움직일 수 있다면 천재 지변도 막을 수 Saya 있는 menyuruh 것입니다. anda untuk menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan Bapa kerana mendedahkan rahsia-rahsia mendalam tentang alam rohani dan untuk lebih memarah dalam roh. 다니엘서 12장 10절에는 마지막 때의 영의 흐름에 대해 다음과 같이 Dalam Daniel 말씀하셨습니다. 12 ayat 10, Tuhan menyebut tentang aliran roh pada hari-hari akhir. Dia mengatakan banyak orang akan diuji dan dimurnikan. Orang jahat tidak akan mengerti. Mereka akan meneruskan kejahatan mereka. Hanya orang bijaksana akan mengerti. Semakin akhir zaman tiba, roh dan badannya akan diasingkan seperti hitam dan putih. Yang manakah akan anda pilih? Walaupun anda melihat dan mengalami kuasa yang menakjubkan serta mendengar rahsia-rahsia mendalam tentang dunia rohani, anda tetap tidak boleh melakukan kejahatan atau hidup menurut badani. Anda harus dengan tekun menyucikan tubuh dan hati anda untuk masuk ke dalam roh dan roh penuh dengan lebih cepat. Dengan marah ke arah pengucian, semoga anda membalas rahmat dan kasih Tuhan Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. 함께 기도하시겠습니다.